Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat, mantan Nazir kita, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah atas nikmat, rahmat dan inayahnya dapat kita bertemu lagi, berkumpul lagi pada malam ini di dalam sebuah masjid yang indah. Ada lampu tengah cantik, sejuk lagi. Sama-sama kita niatkan iktikaf di dalam masjid sepanjang keberadaan kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini termasuk dalam salah satu Raudatul Jannah, taman-taman syurga yang ada di dunia ini, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita, pengajian kita berkenaan dengan faraid ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita supaya tidak terjerumus dalam perkara memakan harta secara batil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di kalangan kalian dengan cara yang batil. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Dalam bab harta ini cukup ketat. Islam sangat menitik beratkan berkaitan tentang harta. Kerana itu di akhirat nanti di padang mahsyar 4 soalan akan ditanya, tak akan berganjak kaki kita setelah ditanya 4 soalan, dan salah satunya berkaitan tentang harta. Bila kata harta, melibatkan dari mana sumber kita dapat dan kepada mana kita belanjakan. Bahkan dalam bab pewarisan ini, syarat untuk mewarisi harta ini cukup ketat, kerana nak mengelak daripada termakan harta secara batil tadi. Bahkan kalau kita jumpa sesuatu harta, kita jumpa di depan parking masjid contoh, jumpa emas 1 kilo contoh, emas jongkong 1 kilo, kita tak boleh ambil terus. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib kita mengiklankan
selama tempoh setahun. Setahun, hari-hari, setiap minggu iklankan supaya pemilik tadi tahu, oh barang aku hilang sebelum ni dekat situ rupanya. Jadi dia ada masa, ada peluang untuk tuntut balik harta dia. Tak boleh kita terus ambil. Haram hukumnya. Selama tempoh setahun kena iklankan. Tak ada yang menuntut, barulah boleh pakai. Nak kata ketatnya dalam urusan berkaitan tentang harta. Tapi kita kadang-kadang jalan-jalan jumpa RM10, terus ambil masuk poket. Kadang-kadang ada yang berfahaman, tak apa ambil masuk dalam tabung masjid. Salah, haram hukumnya. Walaupun tujuannya tujuan yang baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Cara tadi dah salah. Matlamat kita nak infak dekat masjid. Serupa macam kita pergi rompak bank. Dapat duit, buat kenduri besar-besaran dekat kampung, bagi makan orang ramai. Tujuan dia, niatnya baik, tetapi caranya tak betul. Cukup ketat dalam perkara berkaitan tentang harta. Jadi sebab itulah nanti kita akan masuk dalam satu bab antara sebab-sebab halangan untuk mewarisi harta. Salah satunya adalah dengan sebab pembunuhan. Pembunuhan ini nak kata cukup teliti, cukup ketatnya. Misal kata saya bagi contoh, seorang anak memang kerjanya sebagai hakim mahkamah. Dia dapati ayahnya bersalah dan dia seorang yang berkuasa dan dia seorang yang memutuskan perbicaraan tersebut. Dan bila diteliti kesalahan demi kesalahan ayahnya, maka diputuskan ayahnya ini dihukum mati. Contoh, hukum mati mandatori. Mungkin sebab mengedar dadah dan sebagainya. Walaupun anak ni tadi tidak berdosa dari sudut hukum, tetapi dalam hal pewarisan dia termasuk dalam perkara membunuh. Bukan dia membunuh sengaja, dia menjadi asbab kematian ayahnya, dia juga terhalang mewarisi harta pusaka ayahnya. Itu kalau dia jadi hakim. Kalau misal kata dia jadi saksi dalam perbicaraan, ayahnya didapati bersalah sebagai pengedar dadah dan dihukumkan mati mandatori. Anaknya menjadi saksi sahaja, juga terhalang daripada mewarisi harta pusaka ayahnya. Anak tak berdosa, tetapi dari sudut pewarisan anak ini tadi terhalang mewarisi harta pusaka ayahnya. Jadi kita akan jumpa dalam bab halangan pewarisan. Sebab tu nama kitab ni pun Faham Faraid. Nak bagi kita faham betul-betul berkaitan tentang faraid. Bukan mudah, bukan sewenang-wenangnya kita mengambil keputusan, apatah lagi mengikut hawa nafsu kita. Kita ini manusia yang Allah ciptakan di luar kemampuan kita, jangkauan akal kita untuk memikirkan, menentukan siapa di kalangan ahli waris kita yang lebih berhak mendapat harta pusaka. Kita tak mampu. Kita tak tahu di kalangan ahli waris kita, anak kita, cucu kita, mak ayah kita, mana yang lebih banyak manfaatnya kepada kita. Sebab itu Allah yang menentukan langsung berkaitan tentang faraid. Muka surat 53. Dalam bab al-huququ al-muta'alliqatu bitirkah, perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Berkaitan masih lagi dalam bab hutang. Hutang terbahagi kepada dua, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Kedua-duanya wajib dibayar dengan harta si mati. Yang mana lebih dahulu hutang Allah? Kita 58 58 Allah.
Saya masih tertanda lagi kat 53, minta maaf. Ya betul. 8 hari bulan 2 minggu lepas. Dalam bab menunaikan wasiat 58, wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, di antaranya ialah yang pertama, tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Yang ni yang saya sebutkan sebelum ni. Tak sah, tak wajib dilaksanakan oleh waris sekiranya si mati mewasiatkan hartanya kepada ahli waris. Sebab apa hikmahnya? Sebab ahli waris dah memang dapat harta daripada faraid. Maka wasiat ni tadi terbatal. Kalau misal kata ahli waris yang lain bersetuju, tak apalah, kita tunaikanlah juga wasiat arwah ayah ini walaupun kepada adik kita yang bongsu. Ahli waris juga, tak apa, boleh dengan 3 syarat takharuj tadi. Semua akil baligh, tahu bahagian masing-masing mengikut faraid, dan semua bersetuju. Kalau ada yang tak bersetuju, kena bagi bahagian dia yang sepatutnya dia dapat mengikut faraid. Sepatutnya dia dapat banyak, tetapi disebabkan adanya wasiat, maka bahagian dia menjadi kurang. Sebab faraid tadi tingkatnya yang kelima sebelum daripada wasiat. Kena selesaikan dahulu wasiat, jika ada barulah kepada faraid. Maka kalau misal kata nak beri juga kepada ahli waris, wasiat ni tadi kepada ahli waris kena pastikan takharuj di kalangan ahli waris. Masing-masing akil baligh tahu bahagian masing-masing mengikut perkiraan faraid, dan juga rela hati, ikhlas untuk menyerahkan hak kepada orang yang mendapat wasiat tadi. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah SAW, inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin wa zadahu fil akhirih illa ayyasha'a al-warathah. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Dan ditambah pada akhir hadis ini, melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris tersebut. Ini riwayat yang ditambah dalam riwayat Ad-Daruqutni. Kalau daripada riwayat Imam Ahmad hanya berhenti pada fala wasiyata liwarithin. Tapi dalam riwayat Darul Qutni menambah, iaitu melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris tersebut. Wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu, dalam mazhab Syafi'i, hukum mewasiatkan kepada ahli waris adalah harus, tetapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh ahli waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Persetujuan hanya diambil daripada ahli waris yang berakal, yang baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila ataupun belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka persetujuan mereka tidak dikira walaupun mereka bersetuju. Mereka wajib diberi hak faraid mereka. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan jika dia mendapat bahagian yang lebih banyak melalui wasiat berbanding bahagian faraidnya, seperti anak perempuan. Contohnya, seorang mewasiatkan agar hartanya dibahagi sama rata kepada semua anak-anaknya, lelaki dan perempuan.
Mengikut hukum faraid, setiap anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan mengikut nisbah 2:1. Lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Ini bermakna jika mengikut wasiat, bahagian anak-anak lelaki akan berkurang dan bahagian anak-anak perempuan akan bertambah agar bahagian mereka sama rata. Oleh itu, persetujuan daripada anak-anak lelaki sahaja diperlukan, iaitu mereka bersetuju untuk memberikan sebahagian hak faraid mereka kepada adik-beradik perempuan mereka, yakni anak-anak perempuan si mati. Jika ada bahagian ahli waris bersetuju dan sebahagian lagi membantah, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi persetujuan, sama ada dia gila ataupun belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka wasiat yang bersetuju dilaksanakan dan wasiat yang membantah dan yang tidak cukup syarat dibatalkan. Kadar pelaksanaan dan pembatalan itu mengikut bahagian faraid masing-masing. Contoh, ayahnya wasiatkan ada 3 juta. Ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. Kalau ikut faraid, bahagian lelaki 2 juta, bahagian perempuan 1 juta. Tetapi arwah ayah ni wasiatkan supaya diberi sama rata. Tak perlu mendapat keizinan daripada yang perempuan. Sebab kalau ditanya memang jenak. Sebab daripada 1 juta menjadi 1.5 juta. Tetapi wajib mendapat keizinan daripada waris yang lelaki. Kerana bahagian dia berkurangan. Bahagian dia yang sepatutnya dapat 2 juta menjadi sedikit kepada 1.5 juta supaya nak bagi sama rata antara dia dengan adik perempuannya. Jadi dekat situ, siapa yang perlu mendapat persetujuan? Di kalangan lelaki. Ini bagi masalah wasiat. Bagi masalah faraid tadi, wajib untuk dia tahu berapa bahagian dia dari sudut perkiraan faraid untuk sama rata, untuk muafakat, untuk suka sama suka. Dalam bab wasiat, hanya yang bahagiannya lebih sahaja diperlukan keizinan dia. Itu pun dengan syarat dia di kalangan orang yang berakal, dia di kalangan orang yang baligh, dia di kalangan orang yang boleh menguruskan hartanya. Ahli waris yang berhak atau tidak berhak ditentukan semasa kematian pewasiat, bukan ketika wasiat itu dilafazkan atau ditulis. Maksudnya, yang dikatakan ahli waris adalah ketika mana si pewasiat ini mati, bukan ketika dia menulis wasiat. Sebab boleh jadi ketika dia menulis wasiat kepada Abu, contoh 10 tahun yang lepas, sekarang Abu meninggal dunia dahulu sebelum si pewasiat ini. Jadi sebab itu diambil kira selepas kematian pewasiat, orang yang mewasiat ni tadi selepas dia mati, barulah dikatakan waris tadi berhak atau tidak berhak ditentukan, bukan semasa ditulis wasiat. Sebab semasa ditulis wasiat boleh jadi orang itu masih ada ataupun tidak semasa orang yang mewasiat ini mati nanti. Bila mati, wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, tetapi orang yang diwasiatkan itu tadi dah meninggal dunia dahulu. Misalnya, seseorang yang bujang mewasiatkan harta kepada bapa saudaranya, kemudian dia berkahwin dan mendapat anak lelaki sebelum dia meninggal dunia, maka bapa saudaranya bukan lagi ahli waris yang berhak sebab dihalang oleh anak lelaki. Maka wasiat itu adalah sah dan tidak perlu kepada persetujuan ahli waris yang berhak.
Kerana pada ketika itu bapa saudaranya bukan lagi ahli waris yang berhak. Siapa yang berhak? Anak laki-laki dia. Masa dia buat wasiat, dia berhak. Sebab dah tak ada waris lain lagi dah. Tetapi selepas dia buat wasiat, orang ni berkahwin, ada anak, maka pak ciknya tadi bukan lagi sebagai ahli waris yang berhak. Dan sah dari sudut wasiat tadi sekalipun anak ni tadi tak setuju. Sebab pak cik tadi bukan lagi ahli waris dan tak perlu keizinan daripada anak si mati tadi. B, syaratnya yang pertama bukan kepada ahli waris. Yang kedua, tidak melebihi 1/3. Wasiat si mati mesti ditunaikan dengan syarat nilai yang keluar itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih. Kena bulatkan kat sini, bersih. Sebab ini penting. Sebab apa? Kita nak kena selesaikan dahulu sebelum wasiat. Apa dia? Urusan jenazah si mati. Hutang si mati kalau ada. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Bersihnya itu barulah 1/3 daripada selepas pengurusan jenazah dan bayaran hutang. Bukan 1/3 daripada harta pokok awal-awal, bukan. Maknanya selepas daripada urusan pengurusan jenazah dan bayaran hutang si mati. Daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih si mati, iaitu setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan melunaskan segala hutangnya. Wa an Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidatun afa atasaddaqu bi thulusai mali? Qala la. Qultu afa atasaddaqu bi syatrihi? Qala la. Qultu afa atasaddaqa bi thuluthihi? Qala as-thuluthu was-thuluthu katsir. Innaka intazar warasataka aghniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Muttafaqun alaih. Daripada Sa'ad bin Waqqas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai harta dan tiada yang mewarisiku melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan wasiat, yakni sedekah? Maksud bersedekah ni wasiat. Sebab dia bercakap ini sebelum dia mati. Wasiat ni tadi lafaz ketika dia hidup, tetapi penyerahannya selepas dia mati. Hibah lafaz semasa hidup, penyerahan masa hidup. Wasiat lafaz masa hidup, penyerahan selepas mati. Adakah boleh aku mewasiatkan 2/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, tidak boleh. Aku berkata lagi, adakah boleh aku menyedekahkan, yakni wasiat 1/2 daripadanya? Baginda menjawab, tidak boleh. Aku berkata, adakah aku boleh menyedekahkan, yakni wasiatkan 1/3 daripadanya? Baginda menjawab, boleh 1/3. 1/3 adalah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu yang kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya melebihi 1/3, maka hukumnya adalah makruh dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan melainkan setelah mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak. Ahli waris yang berhak ni maknanya apa? Sebab tu kena tentukan faraid dulu, baru tahu siapa yang dapat, siapa yang berhak. Nanti kan tak pasal-pasal yang tak ada kaitan pun sibuk juga menghalang. Dia tak ada hak dan dia tak ada peranan pun dalam memutuskan perkara tersebut. Sebab tu kena tahu dahulu siapa waris yang tinggal, siapa yang dapat dari sudut faraid, baru tanya kepada waris-waris ini. Sebab bahagian dia nanti akan berkurang, maka kena dapat keizinan daripada mereka.
melainkan setelah mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak, dengan syarat ahli waris itu berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka keizinan mereka tidak dikira walaupun mereka mengizinkan. Bagi gula-gula sebiji, setuju. Sebab kanak-kanak dia tak tahu apa, tak dikira walaupun dia bersetuju. Walaupun dia menangis berguling-guling dekat jalan pun, dia kata saya setuju, tak dikira kerana dia masih kanak-kanak, belum baligh. Syaratnya kena baligh, kena berakal dan boleh menguruskan harta. Jika wasiat itu melebihi 1/3 dan semua ahli waris tidak bersetuju, maka hanya 1/3 sahaja dibenarkan dan wasiat itu tidak terbatal. Wajib dikeluarkan 1/3 daripada harta pusaka untuk menunaikan wasiat itu. Hukum wasiat asalnya adalah sunat. Yang sebelum turunnya ayat tentang faraid, hukum wasiat wajib kepada ibu bapa dan kaum kerabat, kemudian dinasahkan dengan ayat berkaitan tentang faraid. Ibu bapa dah ada bahagiannya, anak-anak dah ada bahagiannya, adik-beradik dan sebagainya, ahli waris dah ada bahagian-bahagiannya, maka hukum wajib wasiat tadi dimansuhkan dan menjadi hukumnya sunat. Sunat untuk kita mengadakan wasiat, untuk kita berwasiat. Tetapi pelaksanaan wasiat tadi jika cukup syarat menjadi wajib kepada ahli waris. Jangan ingat hukum berwasiat itu sunat, maka melaksanakannya juga sunat. Tidak. Waris yang akan melaksanakan wasiat si mati tadi, hukumnya wajib melaksanakan wasiat tersebut sekiranya mencukupi syarat-syaratnya. Kalau sebahagian ahli waris memberi izin dan sebahagian lagi tidak, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi keizinan, gila, belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka lebihan 1/3 itu diberikan sebahagiannya hak faraid kepada yang tidak memberi izin dan kepada yang tidak cukup syarat, dan bakinya iaitu bahagian yang bersetuju ditambah ke dalam bahagian wasiat itu. Maksudnya, kalau misal kata ada di kalangan ahli waris ini yang belum baligh ataupun tidak berakal, tak dikira persetujuan dia kena tolak bahagian yang lebih daripada 1/3 tadi, kembalikan kepada waris ni tadi. Sebab dia tak cukup syarat, masih belum baligh ataupun gila. Yang bersetuju barulah diambil bahagian dia untuk dilebihkan dari 1/3 wasiat tadi. Nilai harta yang diwasiatkan perlu dinilai semasa kematian pewasiat, kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Ia tidak dinilai semasa wasiat itu diumumkan atau ditulis. Kena lihat selepas kematian barulah dikuatkuasakan wasiat tadi. Lihat nilainya, lihat warisnya, siapa yang masih tinggal, berapa hartanya, berapa kadarnya. Pastikan tidak melebihi 1/3. Dan tidak kepada ahli waris. Kalau melebihi, ada syarat-syaratnya untuk ditunaikan. Kalau kepada ahli waris, ada juga syarat-syaratnya kalau nak ditunaikan juga. C. Tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Yang ni kita sudah maklumlah. Long, kalau ayah dah mati, tanah dekat ujung kampung, kamu buatkan disko, contoh. Perkara haram. Wasiatnya pun haram, melaksanakannya pun juga hukumnya haram kerana perkara maksiat. Mesti kepada perkara-perkara yang bukan maksiat. Bahkan kalau misal kata ada hukum, bolehkah kita orang Islam mewasiatkan kepada saudara yang bukan Islam? Dia ni mu'allaf. Mu'allaf ada harta, dia wasiatkan kepada adik atau abang dia, adik beradiknya yang bukan Islam. Fi khilaf, ada khilaf ulama. Ulama membenarkan bersyarat, seandainya jika diberikan harta tadi dapat melembutkan hati saudara si mati yang masih belum Islam untuk tertarik kepada Islam, baru dibenarkan.
Maknanya baru sah wasiat, baru boleh dilaksanakan. Kalau misal kata saja-saja wasiat kepada kawan dia, acong, ameng, maka tak boleh dilaksanakan, batal wasiat tadi. Tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Seumpamanya wasiat membina pusat judi dan kilang arak, wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Selain itu, di antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima hak mereka mengikut hukum faraid. Ini pun masalah juga. Kalau yang tak tahu, macam-macam wasiat dibuat. Dalam masa yang sama, menyusahkan, kemudian menghalang ahli waris daripada mendapat harta mengikut faraid. Pernah berlaku satu tempat ini, orang ini berwasiat satu keping bendang, ada 3 ekar lebih kurang 3 ekar. Dia wasiatkan satu keping bendang ni dengan tujuan supaya hasil daripada padi ini tadi dibuatkan majlis tahlil arwah dia. Setiap musim duit tu, hasil tu gunakan untuk tahlil arwah dia. Bagi waris, perkara ini menyusahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menghalang kepada ahli waris yang sepatutnya dapat melalui faraid. Tetapi perkara tersebut perkara yang menyusahkan dan boleh jadi menghalang ahli waris yang mungkin di kalangan ahli waris orang yang susah, fakir miskin dan perlukan harta tersebut, tetapi diwasiatkan atas perkara tersebut berlaku. Maka wasiat ini tadi tidak wajib dilaksanakan. Macam mana nak kira? Kalau semusim boleh lagi, 2 musim. Kalau dah mati pula orang yang melaksanakan wasiat tadi, jatuh kepada anaknya, cucunya, sampai ke bawah, sampai bila? Perkara ini menyusahkan kepada ahli waris, maka wasiat tadi tidak wajib ditunaikan kerana ada unsur menyusahkan kepada ahli waris. Nak buat, tak wasiat pun anak-anak akan buat, jangan risau. Kalau kita tak wasiatkan pun, anak-anak insya-Allah yang soleh-solehah pasti akan ingat kita, pasti akan buatkan. Walaupun buat tahlil itu bukan wajib. Tetapi sebagai anak, bila mak ayah kita dah tak ada, kita ada rezeki yang lebih, paling-paling tidak setahun sekali kita akan ingat, kita buat kat masjid pun jadilah. Buat jamuan, buat makanan bungkus bagi sedekah, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada arwah mak ayah kita. Tak payah wasiat pun, anak-anak yang soleh-solehah pasti akan buat, pasti akan kenang kita, ingat kita, ingat jasa kita sampai dia pula mati. Begitulah seterusnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini yang mungkin dulu dilakukan oleh mak ayah kita yang dulu yang dah pergi. Dia pun ingat kepada mak ayah dia. Yang tu pula pun begitu juga seterusnya. Allah Ta'ala telah melarang perbuatan tersebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya, yakni wasiat tersebut hendaklah tidak menyusahkan kepada ahli waris, ghaira mudar, tidak memudaratkan kepada ahli waris. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Huraian yang lengkap tentang wasiat seperti hukum, dalil, rukun-rukun dan syarat-syarat boleh dirujuk di dalam kitab-kitab atau buku-buku rujukan yang lain. Dalam kitab ini lebih menceritakan tentang syarat, sebab wasiat ini termasuk dalam salah satu cabang berkaitan tentang faraid. Step dia sebelum daripada faraid. Jadi dalam buku ini menceritakan tentang asas, apa syarat yang dikatakan sahnya sesuatu wasiat tadi. Cukup saja syarat, maka wajib waris untuk melaksanakan wasiat si mati. Contoh pengiraan. Zaid meninggal dunia dan mempunyai harta seperti berikut. Yang pertama, rumah yang bernilai 2 juta. Yang kedua, tanah yang bernilai 1 juta.
Yang ketiga, wang dalam tabung haji sebanyak 502,000. Yang keempat, takaful hibah kepada isteri sebanyak 200,000. Yang kelima, insurans konvensional, dalam erti kata lain tidak patuh syariah, bernilai 500,000. Jumlah caruman sebanyak 12,000. Kenapa penulis tuliskan dekat sini jumlah caruman? Sebab nanti kita akan lihat insurans konvensional tidak termasuk dalam harta pusaka. Jadi yang diambil sebagai harta pusaka daripada nilai caruman sahaja, kerana ianya bukan patuh syariah. Syarat tirkah ataupun harta pusaka mestilah harta yang bersih, yang pemilikan sempurna mengikut syariah. Muka surat 64. Yang keenam, KWSP sebanyak 600,000. Dekat sini pun penulis tuliskan I. Maknanya apa? Islamik. Yang tidak Islamik tak termasuk dalam harta pusaka. Jadi kita mana-mana yang masih ada lagi akaun KWSP yang belum ditukar kepada akaun Islamik, segera tukar. Ini berkaitan tentang hukum. Buku faraid, kitab-kitab Arab tak ada tulis KWSP, tabung haji tak ada. Tapi sebab penulis ini orang Malaysia, jadi dimasukkan wakil semasa kita di Malaysia ini supaya kita nampak gambaran yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Ini termasuk ke tak? Ini termasuk ke tak? Jadi jelas dekat sini hanya harta yang patuh syariah sahaja termasuk dalam harta pusaka. Yang ketujuh, wang dalam bank sebanyak 300,000. Kaya betul orang ni, banyak betul duitnya. Yang ke-8, wang tunai sebanyak 10,000. Yang ke-9, kereta bernilai 400,000. Yang ke-10, pampasan setelah kematian sebanyak 90,000. Yang ke-11, sokso sebanyak 200,000. Kita lihat pembahagiannya, yang mana harta pusaka yang perlu difaraidkan dan yang mana bukan harta pusaka. Sama ada ianya bukan harta faraid ataupun tidak patuh syariah. Maklumat berkaitan yang wajib ditunaikan adalah seperti berikut. Yang pertama, beliau belum sempat menunaikan zakat setelah cukup nisab dan haul. Dekat sini bermakna dia masih ada hutang dengan siapa? Dengan Allah. Zakat dia belum lagi ditunaikan. Bermakna hutang ini kena dahulu sebelum wasiat dan juga faraid. Yang kedua, beliau meninggalkan seorang isteri dan kos penempatannya semasa iddah adalah sebanyak RM6,000. Iddah isteri kematian suami berapa tempohnya? 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh tersebut, sekiranya si isteri ini tadi, atau dalam bahasa mudah balu kita panggil, balu ini tadi tinggalnya di dalam rumah yang sewa. Semasa hidup dengan suami, rumah tadi rumah sewa. Maka meninggal dunia suami, balu ni tadi masih berkabung. Istilahnya berkabung, tak boleh keluar tanpa ada keuzuran dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Maka kos untuk sewaan rumah tadi wajib diambil daripada harta pusaka. Sebelum daripada bayaran, sebelum daripada faraid. Kerana ini termasuk perkara-perkara yang perlu didahulukan sebelum faraid. Yang ketiga, kos pengurusan jenazah ialah 2,500. Yang keempat, semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji. Ada kemampuan dari sudut harta, tetapi giliran belum sampai. Maka pada ketika itu, hukum dia wajib untuk membadalkan haji. Upah orang lain supaya badalkan haji dia. Kos itu termasuk antara hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hutang beliau ialah sebanyak 2 juta. Yang keenam, beliau telah mewasiatkan sejumlah 1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia. Ini situasinya. Lihat muka surat 65. Lihat satu-satu perlahan-lahan supaya kita tak pening. Ya. Kalau macam Ustaz cakap tadi yang kedua, isteri kalau
dengan nafkah ni sekali ke macam mana Ustaz? Maksudnya Nafkah tempat tinggal sahaja. Makan sudah terputus. kalau rumah sendiri tak payah bagi Tak perlu. Kalau rumah sendiri tak perlu. Tapi kalau rumah tu rumah sewa ataupun rumah tu masih lagi ada installment dengan pihak bank, maka dalam tempoh itu masih lagi di bawah tanggungan suami, maka dikira sebagai nafkah. Sebab tu kalau orang yang bercerai, cerai yang raj'i, maknanya dia dah bercerai tetapi boleh rujuk balik. Dalam tempoh dia rujuk tu, dia wajib bagi nafkah tempat tinggal. Tak boleh dia tinggal terus, halau balik ke rumah mak kau. Balik kau ke rumah ayah kau. Biasa kita dengar drama macam tu. Haram bagi suami yang buat macam tu. Sebab masih lagi terikat nafkah dia kepada isteri tadi, tempat tinggalnya. Jadi sama juga dalam keadaan ini, tempat tinggal tadi masih lagi menjadi tanggungjawab suami yang dah mati tadi. Jadi perlu diambil daripada harta si mati untuk dilunaskan dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari tadi. Hanya tempat tinggal sahaja. Betul. Dia untuk sekarang kan kebanyakan isteri bekerja kan. Untuk kos tu semua kena, itu tak perlu daripada harta si mati, hanya untuk kos tempat tinggal sahaja. Kalaulah suami isteri ni tadi baru tadi seorang yang bekerja, boleh tak dia pergi keluar bekerja? Harus, dengan syarat hanya keluar untuk bekerja sahaja. Tak boleh singgah ke mana-mana, melainkan persinggahan tempat yang dia nak tuju tadi ada keperluan mendesak. Contoh, beras kat rumah dah habis, pergi kerja, buat kerja 8 sampai 5, rehat pergi kantin contoh. Habis pukul 5 singgah kedai juga kat Spimat ke mana-mana ke, beli beras. Lepas habis beli beras terus balik. Dia ada tempat lain pergi ke rumah kawan saja nak hilang tension contoh, haram. Harus kerana dia dalam keadaan terdesak, dia kena bekerja. Melainkan kalau misal kata ada memang cuti khas, saya tak pasti ada cuti khas ke tidak, tak ada, biasanya tak ada. Jadi kena juga kerja. Kalau yang swasta tu mungkin ada yang cuti khas, minta kebenaran daripada bos, okay, bayar gaji separuh dalam tempoh 4 bulan 10 hari contoh. Maka dia mampu untuk menanggung kos kehidupan dia dengan gaji separuh bulan tadi, maka pada ketika itu dia tak boleh pergi kerja. Mendesak sahaja barulah diberikan, maksudnya dibenarkan dari sudut syarak untuk dia keluar daripada rumah nak beli barang. Itu pun kalau misalnya kata tak ada orang lain lagi dah. Tak ada orang lain yang boleh beli barang. Kalau dia ada anak yang dah besar yang boleh disuruh ataupun diminta tolong belikan, maka pada ketika itu dia belum lagi dalam kategori darurat. Tak ada keperluan lagi untuk dia keluar pergi ke kedai beli barang sebab ada anaknya yang boleh belikan. Ini dalam keadaan memang dia dah tak ada orang lain. Kerja tak boleh ganti orang lain. Tak boleh gantikan anaknya pergi kerja, ganti tempat, tak boleh. Kena dia yang bekerja, maka pada ketika itu diharuskan dengan syarat hanya untuk tujuan kerja sahaja. Kalau yang langsung tak ada pendapatan Ustaz? Langsung suri rumah 10 masa, suaminya meninggal. Tu macam mana nak dia nak survive kehidupan dia pula? Maksudnya? Bukan, maksudnya tak boleh ambil dari sini. Terus Ustaz cakap tadi tak boleh ambil. Maksudnya macam saya tanya tadi, bos Ustaz cakap boleh diambil sebelum faraid, sebelum wasiat daripada harta waris. Tapi sekarang ni itu yang bekerja. Kalau yang tak bekerja, rumah tu rumah sewa dan dia tak bekerja, maksudnya macam mana dia nak survive kehidupan isteri tu? Survive isteri. Suaminya meninggal. Okey. Jadi di bawah tanggungjawab siapa? Bawah tanggungjawab siapa? Ayah kepada perempuan tadi. Kalau tak ada ayahnya dah meninggal dunia, adik-beradik lelakinya. Lihat macam mana stepnya, lihat kepada siapa yang akan jadi wali dia bila dia nak kahwin lagi nanti. Step by step dia. Kalau lah misal kata dah habis iddah, dia nak berkahwin lagi, siapa yang akan menjadi wali dia? Ayah dia, ikut turutan lah. Wali mujbar dia. Tak ada adik-beradik dia. Itulah yang sepatutnya menanggung dia. Kalau misal kata dia tak berkahwin sampai bila-bila, tak ada pendapatan sekalipun, yang inilah yang akan menjadi di bawah tanggungan dia sebagai wali.
Kalau misal kata dia bekerja, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak bekerja tadilah. Jadi siapa yang nak menanggung? Wali tadi. Tapi biasanya dia pun ada harta. Sebab daripada harta faraid tadi. Lagi kalau tak ada anak. Isteri kalau tak ada anak, si mati tak ada anak, dapat berapa? 1/4. Kalaulah si mati ada anak, isteri akan dapat 1/8. 1/8 tu, kalaulah jumlahnya tadi besar, contoh 1 juta, dah dapat 1/8 bersamaan lebih kurang berapa? Daripada 1 juta. Lebih kuranglah dalam 120,000 lebih kurang. Itu 5 tahun pun tak habis makan tu. Kalau untuk makan sajalah. Okey, jelas ya? Okey, kita lihat muka surat 65. Pengiraan jumlah harta pusaka Zaid. Azan dah ke? Lepas dah. Yang pertama, rumah. Rumah 2 juta. Yang kedua, tanah dengan nilai 1 juta. Yang ketiga, tabung haji dengan nilai simpanan dia 502,000. Yang keempat, insurans konvensional sebanyak 488,000. Kemudian diasingkan yang patuh syariah hanyalah yang dicarum sahaja, iaitu sebanyak 12,000. KWSPI ini merujuk kepada Islamik. Maka ia termasuk dalam harta warisan sebanyak RM600,000. Kena lihat dalam harta KWSP kita belum tolak zakat. Dalam tabung haji, alhamdulillah, tabung haji dah tolak siap-siap zakatnya yang wajib kita keluarkan. Jadi jangan ingat bila kita keluar daripada KWSP hak kita sepenuhnya, tidak. Kena keluarkan zakat. Nilainya berapa? 1/40 daripada nilai yang kita keluarkan. Kalau kita keluarkan yang baru-baru ni 10,000, 1/40 bersamaan 0.25%. 2.5%. 1/40 daripada 10,000 tadi. Bukan semua milik kita. Ingat, KWSP je belum tolak lagi yang zakat. Zakat tu wajib. Tapi kalau tabung haji dah tolak siap-siap. Sebab tu dalam pengiraan orang kira-kira, kalau tabung haji contoh 4.7% dia punya dividen. KWSP contoh naik sikit 4.8. Tak semestinya untung KWSP. Sebab tabung haji dah tolak siap-siap zakat. Yang KWSP kita belum tolak lagi dengan zakat. Kalau kita tolak mungkin lebih rendah daripada 4.7 contoh. Sebab kadang-kadang orang nilai berapa dividen, nak simpan duit banyak ni, juta-juta, nak simpan kat tabung haji ke, nak simpan kat KWSP ke. KWSPI 600,000 kali dengan 2.5%, sebab ini adalah zakat, kadar zakat 1/40 ataupun 2.5%, iaitu sebanyak 15,000. 600,000 tolak 15,000 bersamaan dengan 585,000. Yang ini bersih, maknanya nilai harta pusaka. Yang keenam, wang dalam bank 300,000. Sama juga, belum lagi ditolak dengan zakat. Tolak siap-siap dengan zakat kiraan 2.5% dalam 7,500 lebih kurang. Bakinya adalah 292,500. Yang ketujuh, wang tunai sebanyak RM10,000. Yang ke-8, kereta, nilainya 400,000 dan jumlah keseluruhan adalah RM4,801,500. Bukan harta pusaka Zaid. Yang pertama, takaful hibah kepada isterinya sebanyak 200,000. Ia adalah milik isterinya sepenuhnya. Sekarang ini dah ada takaful hibah. Saya sendiri buat kepada isteri saya, 2 polisi, satu 500,000, satu lagi 300,000 lebih. Murah je. Kalau tuan-tuan nak buat pun sebulan bayaran dalam RM100 sahaja, lebih kurang. Jadi misal kata berlaku kematian kepada saya, isteri saya tadi dapat RM500,000 dan itu milik dia sepenuhnya. Tapi dia pun saya buat. Maknanya kalau dia meninggal pun saya dapat. Kita kena bijak lah.
Tapi dua-dua saya yang carumkan. Sama juga. Tapi itu persediaan kita. Persediaan kita kalau boleh bila kita dah tak ada, walaupun dia nak kahwin lain ke, itu perkara kedua. Tetapi kita tak nak dia hidup dalam keadaan yang susah. Siapa tak sayang isteri kan? Anak-anak lagi dan sebagainya. Jadi takaful hibah ini bukan termasuk dalam harta pusaka. Maka milik kepada penama yang kita letakkan sepenuhnya milik dia. Kalau kita letak nama isteri, mana isteri lah yang akan dapat. Yang kedua, pampasan setelah kematian sebanyak 90,000 juga bukan termasuk dalam harta pusaka ataupun harta faraid. Ia adalah milik keluarganya. Sokso sebanyak 200,000. Bila kata milik keluarganya, tak terikat dengan pembahagian pengiraan faraid. Terpulang pada keluarga tadi. Nak bagi sama rata ke, ataupun nak bagi semua dekat mak ke, nak bagi dekat untuk urusan kenduri ke dan sebagainya, itu terpulang, tak terikat dengan perkiraan faraid. Yang ketiga, sokso sebanyak 200,000 ringgit, ia adalah milik isterinya. Perkara yang wajib ditunaikan, lihat muka surat 66. Penempatan isteri beriddah, nilai lebih kurang 6,000 ringgit untuk tempoh 4 bulan 10 hari. Ini contoh sahaja ya. Kalau 6,000 ni kalau ikutkan banglo, besar rumahnya, untuk tempoh 4 bulan. Pengiraan 4,801,500 ini daripada hasil yang bersih. Lihat muka surat 65. 65 yang situ nilai bersih totalnya 4801,500. Tolak perkara yang wajib ditunaikan sebelum faraid. Apa dia? Penempatan isteri beriddah. Tolak siap-siap 6,000. 4801,500 tolak 2,11,500. Mana datang 2 juta ni? Ini adalah nilai daripada harta yang tidak bersih. Termasuk tadi daripada insurans konvensional. Termasuk daripada yang bukan milik faraid, iaitu pampasan, hibah, kemudian sokso, nilainya 2,11,500. Kemudian ditolakkan lagi dengan 6,000. 6,000 ini adalah kos penempatan isteri si mati ketika beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian B, pengurusan jenazah, kosnya 2,500. Jadi tolak 6,000, tolak 2,500, tolak dengan yang tak bersih tadi 2,11,500. Kemudian C, badal haji, andailah misal kata kosnya 3,000 ringgit, maka tolak siap-siap. Kemudian hutang si mati ini masih ada lagi sekitar dalam 2 juta dan wasiat sebanyak 1 juta. Bila ditolak, tolak, bersih jadi daripada nilai bersih, tolaklah dengan penempatan isteri, pengurusan jenazah, badal haji, hutang, adalah lagi baki 2,790,000 yang dibolkan ini, yang dipekatkan, yang digariskan ini, 2,790,000. Yang ini dapat daripada mana? Daripada nilai bersih, tolak dengan A, B, C dan juga D. Jadi dapatlah nilainya 2,790,000. Setakat ni boleh dapat? Boleh. Kemudian wasiat tadi dengan nilai maksimum 1/3. Bila dikira 1/3 kali dengan 2,790,000, maka nilainya adalah 930,000 sahaja. Sedangkan Zaid tadi berwasiat sebanyak berapa? Sebanyak 1 juta. Muka surat 64 nombor 6. Beliau telah mewasiatkan sejumlah 1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia. Jadi jangan dilihat 1 juta daripada keseluruhan, tetapi setelah ditolak pengurusan, setelah ditolak perkara-perkara yang wajib, ditolak sebelum wasiat tadi. Bersihnya berapa? Dapat 2.79 juta. Bila kira-kira 1/3 tak sampai 1 juta. Maka wasiat ini telah melebihi 1/3 daripada harta pusaka.
Ingat, pengiraan 1/3 ini bukannya 1/3 daripada 4.8015 juta, iaitu jumlah keseluruhan. Tetapi hanya daripada nilaian 2.79 juta tadi sahaja, iaitu daripada nilai bersih setelah ditolak urusan-urusan yang wajib dibuat sebelum faraid, sebelum wasiat tadi. Jadi ada baki tak? Ada baki faraid tadi, ada baki berapa? 1.86 juta. Daripada nilai bersih 2.790.000 tolak dengan 930.000. Ini duit apa? Wasiat tadi. Maksimumnya hanya 1/3 sahaja. Maka bila dikira 1/3, maksimumnya 930 sahaja, tak sampai 1 juta. Tolak. Maka ada baki 1.86 juta. Inilah duit yang difaraidkan. Kalau ada baki, dapatlah waris. Kalau tak ada baki, banyak hutang, kosong, 0, 0, tak adalah bahagian untuk waris. Itu sahaja. Maka jumlah harta yang akan dibahagikan kepada ahli waris ialah 1.860.000 sahaja. Ini contoh pengiraan. Contoh pengiraan supaya kita dapat membezakan yang mana dulu patut didahulukan sebelum wasiat, sebelum faraid. Dan yang paling penting, yang mana yang kita masukkan dalam kategori harta pusaka dan yang bukan harta pusaka. Tadi duit tadi yang tidak patuh syariah, ke mana akan dikembalikan? Baitul Mal. Kita di Malaysia ini, di Selangor ada Baitul Mal. Kena pulangkan, kena berikan kepada Baitul Mal untuk tujuan maslahah ummah, maslahah umum. Nak buat jalan raya ke, nak buat sekolah ke, boleh digunakan daripada harta yang tidak patuh syariah tadi. Sebab-sebab pusaka, insya-Allah kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Ada soalan? Ya. Sejuta tu macam mana nak kira? Asalnya dia wasiatkan 1 juta, betul? Tetapi syarat wasiat tidak melebihi 1/3 daripada nilai bersih harta si mati. Bila kita kira harta si mati yang bersih bakinya ada 2.790.000. Perasan tak yang dekat sebelah kanan? Muka surat 66. Ini bersih. Jadi bila kita dapatkan 1/3, tak dapat 1 juta. Jadi maksimumnya hanya dapat berapa? Tolaklah 930.000. Itu yang 1/3. Boleh tak kalau waris-waris tadi nak tunaikan juga 1 juta? Boleh, dengan syarat tadilah. Kena di kalangan ahli waris yang berhak dapat, redha, benarkan. Sebab itu dah ambil bahagian, ambil hak daripada ahli faraid. Betul. Dia kena tahu dulu. Sebab kita nak bagi hak kita, kita tak tahu, takkan jadi. Contoh, saya bagi gambaran mudah. Haji nak sedekah tak? Nak. Berapa? Tak tahu. Tapi saya nak sedekah. Berapa nak sedekah? Tak tahu. Macam itulah. Takkan jadi. Haji nak infakkan harta. Okey, kita nak buka nanti bulan puasa nanti ada iftar jama'i contoh. Saya nak infak. Berapa haji nak infak? Tak tahu. Kita pun garu kepala. Haji nak infak berapa? Tak tahu. Tapi saya nak infak. Takkan jadi. Maknanya kena tahu berapa nilai yang kita ada dan berapa kita nak infakkan. Barulah berlakunya penyerahan hak. Pelepasan hak kita yang sepatutnya kita dapat banyak ni dikurangkan supaya dilunaskan wasiat yang lebih daripada 1/3 tadi. Wallahu a'lam. Ya. Untuk urusan kos pengurusan lah, kita panggil kos pengurusan. Hibah. Okey.
Yang last saya kurang jelas, kurang dengar. Oh, Contohnya dia dah bagi hibah. menghibahkan tanah lah kepada Okey. para anak. Okey. Setelah kematian bapaknya itu, duit pengurusan jenazah tu semua sudah selesai. Pusaka itu sedikit, diambil duit pusaka itu untuk dia, anak tu nak tahu bahagian masing-masing, dia ambil duit pusaka itu untuk bayar upah guru. Okey, faham. Pengaturan Waris-waris yang lain. Waris-waris yang lain tak tahu pun. Okey. Okey, situasinya macam ni. Kata Haji ni tadi, harta si mati tadi masa hidup dia dah dihibah-hibahkan sebahagiannya. Jadi adalah lagi baki yang tertinggal yang difaraidkan. Jadi adalah di kalangan waris ni tadi ambil harta si mati belum difaraidkan lagi. Dia ambil dahulu dengan tujuan untuk membayar kos-kos pengurusan. Contoh nak pindah milik tanah, kita nak kena upah juru ukur, kita nak kena pergi ke HLSDN, nak kena bayar cukai, nilaikan berapa dan sebagainya, ada proses-proses fee dan sebagainya. Boleh tak ambil daripada harta si mati yang sepatutnya difaraidkan kepada semua ahli waris? Okey, boleh kalau semua ahli waris tahu dan bersetuju. Kalau lah misal kata ada ahli waris yang tak tahu, maka perkara tadi perkara yang salah lah. Dia dah mengambil hak yang bukan milik dia. Sepatutnya begini. Kita sebagai waris-waris, kita pastinya ada harta masing-masing. Bukanlah kita tak ada duit langsung. Kita dah dapat tanah. Jadi kos pengurusan tadi atas milik siapa yang dapat. Kalau contohlah tanah tadi sekeping, dikongsikan dengan 2 lelaki 1 perempuan contoh. Jadi ada 3 bahagian contoh. Maka daripada yang lelaki ni 1/3, contoh kos pengurusan semua 3,000. Setiap seorang keluarlah RM1,000. Ini bukan mesti tak, tapi common sense. Sepatutnya kita dah dapat tanah, lepas tu abang long yang menguruskan semuanya. Semua nak urusan tu memerlukan duit. Jadi kita sebagai yang penerima ini, sepatutnya kita kena keluarkan sedikit mengikut berapa ukuran tanah kita. Kalau contoh 1/3, berapa kos keseluruhan, 1/3 berapa, kita bayar. Nak bagi lebih, itu lebih baik. Sebab dah lah abang long tu yang menguruskan. Kosnya lagi, duit minyaknya lagi, duit penatnya lagi, bagi lebih, itu lebih afdal. Dalam masa yang sama dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara adik-beradik. Itu namanya common sense. Bukan mesti, tetapi common sense. Tapi isu ini tadi, dia ambil daripada harta si mati tanpa pengetahuan. Waris-waris yang lain, salah. Dia kena wajib bagi tahu sebab itu adalah harta pusaka yang wajib difaraidkan. Ada hak waris-waris yang lain dalam nilai itu. Dan nilai itu pun kita tak tahu dia ambil berapa, digunakan untuk apa, berapa kos, kita pun tak tahu. Jadi kena jelas. Perkara-perkara ni kena jelas di kalangan ahli waris. Nak menguruskan tersebut, kena ada penjelasan yang jelas supaya tidak timbul syak wasangka di kalangan ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Last soalan. Tadi ada nak tanya. Terakhir. Cerita kartun. Kalau si mati meninggalkan mungkin 2 ke 3 isteri lah, satu isteri. Kalau dia tak ada harta, kemudian yang menanggung penempatan isteri semasa iddah, apa semua tu jadi tanggungjawab wali kepada setiap isteri itu masing-masing lah. Dia ada wali-walinya. Keluarga suami lah yang mati tu. Tak. Wali dia. Wali si perempuan ni tadi. Bukan. Dia tak ada kaitan. Dia ada kaitan kepada bekas suaminya jika suaminya tadi ada harta. Maka dia ambil. Kalau lah misalnya kata suaminya tadi tak ada harta. Maknanya meninggal dunia tak ada meninggalkan harta sesen pun tak ada. Jadi kos untuk tempat tinggal si isteri ini tadi daripada wali si isteri ini tadi masing-masing. Dia ada walinya. Siapa? Ayahnya tak ada ayah, adik-beradik lelakinya tak ada, pakciknya. Siapa yang akan menjadi wali ketika dia nikah, itulah yang akan bertanggungjawab untuk membiayai, menafkahi dia
dalam tempoh iddah ni tadi. Tapi kalau misalnya kata wali-wali pun tak kaya juga, tak berkemampuan, pada ketika itu dia dibenarkan untuk bekerja. Atas keperluan mendesak dia untuk keluar bekerja. Tetapi hanya untuk urusan bekerja sahaja. Kalau dia mampulah. Kalau misalnya kata dia tak mampu, ada masalah kaki patah dan sebagainya, itu barulah kembali kepada wali ni tadi. Jelas tak? Tanggungjawab untuk maksudnya keluarga lelaki ni lepaslah daripada tanggungjawab. Itu bukan hak dia lagi dah, bukan tanggungjawab dia. Itu kembali kepada perempuan. Sebab tu bila perempuan, kalau kita contoh na'udzubillah, kalau kita seseorang itu melepaskan isteri dia, dia isteri ni tadi habis iddah ke mana? Ke rumah mak ayah dia. Kembali kepada ke rumah mak ayah dia. Siapa yang tanggung? Ayah ni balik. Bukan ayah kepada suami ni tadi. Tapi kalau misalnya kata ada anak, bekas suami tadi wajib nafkah. Hubungan anak dengan ayah tak putus, tetapi hubungan suami isteri putus. Apatah lagi dengan adik-beradik suami, tak ada kaitan langsung. Jelas tak? Dengan suami pun, bekas suami pun dah terputus, apatah lagi dengan adik-beradik bekas suami, lagi tak ada kaitan. Jadi dia akan kembali kepada hubungan dengan asal dia, ayah dia. Tetapi anak ni tadi, kalau misalnya kata ada anak, bekas suami wajib menafkahi dia. Sebab tu banyak kes-kes sekarang tuntut hak nafkah anak. Sebab memang suami wajib menafkahi anak sampailah dia dewasa. Walaupun dia tidak tinggal bersama, walaupun dia dah terpisah dengan bekas isteri dia, anak-anak tadi tinggal dengan isteri-isterinya, isteri ni tadi berhak menuntut hak untuk nafkah anak-anak tadi. Wallahu a'lam. Jelas ya? Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.